Atha dan Hasan Basri berpendapat tayamum kerana kebimbangan terhadap penyakit. Kebimbangan tadilah termasuk dalam golongan yang pertama tadi. Tidak dibenarkan sama sekali dalam keadaan ada air. Kalau ada air tak boleh. Nak cerita khilaf. Imam Bukhari kira-kiranya dia nak tolak pendapat demo ni lah. Dia buat bab ni, buat tajuk ni, dia nak tolak pendapat ni. Bagi dia tak kuat. Nyanyi kat orang. Nyanyi kat orang lah kira-kiranya. Demikian juga pendapat Abu Yusuf. Ni anak murid Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufar. Ini semua ni tiga orang ni anak murid besar Imam Abu Hanifah. Padahal tu guru dia tadi kata boleh ya. Guru dia kata boleh. Anak murid tiga ni kata tak boleh dalam keadaan ada air. Sebab dalam Quran sebut bila tak ada air, ada air bimbang saja. Tidak bimbang sakit, bimbang melarat begitu je. Tidak sampai darurat benar. Tawus berpendapat makruh bertayamum kerananya. Makruh, boleh tapi makruh. Ini pendapat-pendapat lah ni. Daud Zahiri berpendapat seseorang boleh bertayamum apabila sakit, sama ada terdapat kebimbangan akan melarat sakitnya itu dengan menggunakan air atau tidak. Seseorang juga boleh bertayamum jika bimbang akan menjadi sakit atau ditimpa sesuatu penyakit jika menggunakan air untuk bersuci. Tak sakit lagi, tapi kalau guna air boleh jatuh sakit. Boleh dah Daud Zahiri. Kalau sakit melarat, kalau tak melarat nama sakit saja, kata sakit, ikutlah sakit gapo pun boleh dah dia. Sebab dalam Quran sebut sakit. Sakit. Bila sakit dia sebut, dia tidak sebut sakit teruk, sakit berat, sakit. Kalau orang panggil sakit, apa dia? Tak boleh dah. Bagi dia. Bagi dia boleh dah. Kalau orang panggil sakit. Sebab apa? Dalam Quran sebut sakit. Sakit ni semua musafir, sakit, bak puasa ke apa pun memanglah boleh berbuka. Bulan Ramadan sekalipun. Bulan Ramadan sekalipun. Lepas tu musafir tu pula, walaupun tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa, tak ada sakit, tak ada susah, tak ada apa, cepat siapa naik kapal terbang dah. Tapi kalau kapal terbang tempat kita ni tak waktu baik air. Bulan puasa. Sebenarnya dia patut waktu baik. Nak tak nak tu masing-masing lah. Sebab apabila musafir ada keharusan, boleh. Ada keharusan, sepatutnya dia kena waktu baik. Cumanya dia takut orang ambil kesempatan lah. Tak ada kesempatan. Kalau ambil kesempatan memang boleh dia musafir dah. Kesempatan tu dia. Kesempatan ni kalau hak biasa ni, memang kita buka kedai ni atas kapal terbang, memang tentu dah musafir lah. Ikut dia nak ambil kesempatan ke apa pun, itu rukhsah, kebenaran. Ada kebenaran. Daud Zahiri dia pegang gitu lah. Sakit pun saya ikutlah sakit. Kalau kita pergi hospital lah, kita kata saya sakit ni kerja, dia bui ke tidak MC? Bui, ikutlah kita sakit belah mana pun. Kita cara tu. Tidak kata sakit tu mesti kena sakit berat baru saya bui MC. Ada. Cumanya dia akan berasa muskil, ada ke patut dah. Dia ni ada maksud lain. Tak secara sakit. Dia tidak kata sakit berat, sakit teruk baru boleh MC. Tak ada. Kita tak payah lagu tu. Supaya juga sini. Supaya juga sini. Daud Zahiri paling senang dalam masalah ni. Bukhari pun tidak sesenang dia. Bukhari kata kalau bimbang, dia tak ada bimbang. Tak ada bimbang akan melarat sakit. Boleh. Tak sakit lagi, tapi boleh jadi sakit kalau kita buat. Tak apa dah. Sebab berkait dengan sakit. Berkait dengan sakit. Tak caralah sakit setara mana sakit kepala sikit kau, kita kata. Dengan sebab sapu kepala tu sakit kepala jadinya sikit. Tak apa bagi dia. Tidak sampai ke mati. Syarat mati. Kalau mati, benda tu benda tak tahu tu, mati tu.
Orang hati tidak sebelah mana sakit pun boleh mati. Kalau sakit berat pun tak mati. Sakit lah, payah tu kita nak dhabit orang panggil. Nak kata setara ni nak ukur tu payah. Bila payah balik kepada hak asal. Nama sakit saja. Nama musafir saja. Sudah boleh. Bagi dia gitu. Satu mazhab yang orang tak berapa tahu kan, masyarakat tak berapa tahu. Tetapi mazhab ni dalam kitab mana pun ada sebut Daud Zahiri. Oh hebat ni, orang hebat. Bukan main-main. Dan iyalah, tak seikut tak apa, tak seikut tu tak apa. Tapi kalau orang ikut dia, tak ada jadi masalah. Supaya dengan orang lain, dia pun guna Quran juga, hadis juga. Tak apalah, kita tengok dulu. Pendapat Bukhari dalam masalah ini hampir sama dengan pendapat Daud Zahiri. Hampir sama. Tidak sama betul, hampir. Cuma Bukhari berbeza dari Daud Zahiri daripada segi beliau menentukan satu syarat untuk keharusan orang sakit bertayamum, iaitu adanya kebimbangan penyakit akan melarat atau lambat sembuh dengan sebab menggunakan air untuk bersuci. Tu je. Daud Zahiri kata tak ada syarat. Syarat tu pun tak ada. Tak ada bimbang melarat, tak ada bimbang tak apa dah, asal sakit. Seperti mana adanya syarat ketiadaan air untuk keharusan orang musafir bertayamum. Musafir bertayamum bila tak ada air, tak cara lah lain tu, tak cara dah. Susah kau senang kau, tak cara, boleh dah bertayamum. Supaya juga sini orang sakit, sakit saja, tak cara dah lagu mana-mana sifat sakit tu. Sudah boleh dah mengikut Daud Zahiri. Tapi Imam Bukhari syarat dah, mesti dia ada kebimbangan itu. Kebimbangan itu bukan kebimbangan mati, tidak. Kebimbangan melarat ke, lambat sembuh ke, kebimbangan akan sakit ke, tak sakit lagi tapi akan sakit. Kebimbangan itu kena ada mengikut Imam Bukhari. Itu beza. Kira-kiranya sederhana lah Imam Bukhari ini duduk, sederhana lah, munasabah lah, tidak kata bebas sangat. Bukankah semata-mata perjalanan atau safar mengharuskan? Tak apalah. Alasan mereka berdua, yakni Imam Bukhari dan Daud Zahiri, ialah Allah telah membenarkan di dalam Al-Quran kepada 4 macam orang untuk bertayamum. Kalau kita tengok Quran, 4 macam. Yang pertama, orang sakit. Kedua, musafir yang tidak mendapati air. Ketiga, orang yang berhadas kecil jika tidak mendapati air, sama ada dalam perjalanan atau ketika berada di tempat sendiri, ada di kampung dia, di rumah dia, tak pergi mana-mana. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang berhadas besar jika tidak mendapati air, sama ada dalam perjalanan atau ketika bermukim, ketika berada di tempat sendiri. Boleh juga 4 macam. Berhadas kecil, berhadas besar, kalau tak ada air, tak cara lah dalam musafir. Kau tidak musafir, kau tak cara, asalkan tak ada air. Tak sakit pun boleh, tak sakit boleh juga. Itu 4 macam kalau kita perhati dalam Quran. Bagi Imam Bukhari, Daud Zahiri, dia kata dia sebut sakit. Sakit secara mana tak ada, sakit cukuplah tu. Sebab musafir tak ada perincian. Musafir ni kena 100 km kau dulu, musafir ni kena 2 hari perjalanan kau dulu, seperti mazhab Hanafi. Pakai lagu tu lah, jangan jauh. Tak ada. Musafir saja. Apabila nama musafir, bolehlah. Musafir itu beza pula dari segi pendapat ulama-nya sejauh mana tu orang panggil musafir. Dalam Quran sebut safar, tak kira, boleh dah bila tak ada air. Itu maksud Imam Bukhari buat tajuk ni. Dia nak bincang 3 perkara. Hak nombor 1 sekali, hak
penting sekali bagi dia di sini, iaitu golongan yang pertama. Dia nak ayat pendapat dia. Pendapat dia. Itulah dia kata babun idza khafal junub ala nafsihi al-marada aw al-mauta aw khafa al-'atash tayammama. Hak sana tu bincang hak tu. Bincang hak tu. Wa yudhkaru anna Amr bin al-'As ajnaba fi lailatin baridah fatayammama wa tala. Disebutkan bahawa Amr bin al-'As telah berjunub pada suatu malam yang sejuk. Dia bertayamum dan membaca firman Allah ini. Bila orang tanya, dia baca firman Allah. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kamu. Perkara itu diceritakan. Cerita Amr bin al-'As buat lagu tu orang royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata apa. Dia tak ada tegur, tak ada marah, tak ada kata apa-apa. Bahkan ada riwayat yang sebut lagu lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dan tak ada kata apa-apa. Di sini ada beberapa perkara di dalam tajuk ni. Hak sani, hak kita baca sani. Yakni tajuk ni ada dua juzuk lah, dua bahagian. Boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertamanya sekat tadi, lepas tu yang keduanya ni. Dan yang kedua ini sebenarnya sebagai dalil kepada yang pertama tu lah. Bahagian yang pertama tu, dalil dia. Imam Bukhari di sini nak bincang tajuk bahagian yang kedua ni, dia sebut ada disebutkan wa yudhkaru. Yudhkaru ni apa ni, mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Kalau orang mengaji bahasa Arab, dia faham lah. Tapi kalau faham setakat zahir gitu, dia sekat tu lah, iaitu mabni lil majhul. Kalau mengaji nahwu, sekat tu lah. Tapi kalau dalam ilmu hadis ni, kalau sebut gini, dia laku lain pula jadi. Dia istilah dia sendiri. Ini orang panggil sirah tamrid. Sirah tamrid. Sirah tamrid maknanya tidak disebutkan Amr bin al-'As gini-gini. Siapa yang menyebutkan? Orang yang menyebutkan itu tidak disebut di sini, tidak dinyatakan. Supaya kita kata kadir dipukul. Siapa yang memukul? Tak disebut. Tidak disebut pelaku dia tu. Itulah orang panggil fi'il mabni lil majhul. Dan ini kalau dalam istilah usul dalam hadis, dia panggil sirah tamrid. Sirah tamrid. Sirah tamrid ini lafaz yang menyatakan dia ada banyak makna lah. Ada banyak makna. Kita tidak boleh khususkan dengan satu. Antaranya tujuan Imam Bukhari bila dia guna sirah tamrid ini. Sirah tamrid ini apa adalah hal ni lah. Lepas tu dia kaedah bahasa Arab ni, dia adalah cara nak kenal dia, tak perlu kita royak. Adalah waktu tu. Panjang pula situ jadi cara nahwu pula. Hak mengaji nahwu tu dia faham lah. Cuma nak royaknya ini orang panggil sirah tamrid. Sirah tamrid ni Imam Bukhari guna untuk beberapa tujuan dalam kitab dia. Banyak. Antaranya untuk menyatakan cerita yang dia bawa selepas itu dhaif. Dhaif. Satu. Yang kedua, untuk mengisyaratkan bahawa cerita, katakanlah cerita macam ni lah, cerita Amr bin al-'As, ataupun tidak cerita benda-benda lain lagi, sanadnya tidak bersambung. Isyarat kepada hal tu. Dia balik kepada dhaif jugalah. Bila tidak bersambung tu dhaif lah. Tapi dia nak isyarat kepada sanad dia ni putus. Sanad dia, cerita ni kalau kita cari sanad dia, kita akan dapati putus, tidak bersambung. Dia nak isyarat kot tu. Bila tidak bersambung, dia jadi dhaif. Balik kepada yang pertama juga.
Tetapi dia nak isyarat sebab dhaif ni